Salam sejahtera dan salam Sarawak ku sayang. Buletin Nukas edisi tengah hari 5 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, sebanyak 300 bungkus bantuan makanan telah diserahkan kepada golongan memerlukan seperti golongan miskin tegar, orang kurang upaya OKU dan warga emas sempena program Kami Prihatin di sekitar Fasa 2 Kampung Osajaya dan Kota Padawan pada Sabtu. Program anjuran Ragat Foundation itu telah disempurnakan Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurti Taib dan diiringi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Loh Keciang di pekarangan Bola Keranjang Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua Batu 10 Kota Padawan. Menurut pengarah program dan kempen Yayasan Ragat Lila Ruzaini Hussein, bantuan ini merupakan hasil kerjasama Ragat Foundation dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sarawak. Berita seterusnya, individu yang telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 diyakini dapat mengelakkan daripada kesan jangkitan COVID-19 yang lebih serius. Perkara ini dijelaskan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berdasarkan kepada sumber informasi pelbagai ceramah daripada pakar antarabangsa mengenai COVID-19. Dalam kenyataan medianya pada Sabtu, beliau memberitahu seseorang individu yang telah mengambil vaksin mungkin masih berpotensi dijangkiti COVID-19 namun tidak membawa kepada kesan yang memudaratkan. Individu masih dijangkiti COVID-19 namun tidak mengakibatkan kematian. Ianya seperti demam selesema biasa sahaja dan beberapa hari setelah berehat akan pulih seperti sedia kala. Justru beliau juga menegaskan masyarakat perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi urusan harian mereka dengan norma baharu seperti yang ditetapkan kerajaan. Dalam pada itu, menerusi sumber Jawatankuasa Bencana Negeri JPBN Sarawak, seramai 99.85% daripada individu yang positif di Sarawak berada dalam kategori 1 dan 2 dan tidak memberikan apa-apa kesan sampingan. Tambahnya lagi, sebaik sahaja 80% penduduk Sarawak lengkap divaksinasi, keadaan semakin pulih, rakyat boleh turun bekerja seperti biasa dan sebagaimana, namun SOP yang ketat haruslah dikekalkan. Selain itu, Perintah Kawalan Pergerakan PKP bukan lagi pendekatan yang sesuai, memandangkan kes kematian COVID-19 kini semakin berkurangan. Kajian baharu dari CDC COVID-19 memberitahu mereka yang tidak divaksin mempunyai 17 kali kemungkinan dimasukkan di hospital berbanding mereka yang telah lengkap divaksin. Selanjutnya, Sarawak Energy Berhad SEB mengalami kerugian sebanyak 1.4 juta ringgit sejak tahun 2010 berpunca daripada kecurian kuasa elektrik. Menurut Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utong, aktiviti mata wang kripto menjadi sumber terbesar daripada kerugian pendapatan SEB. Kerugian pendapatan SEB pada tahun 2010 berjumlah 220 juta ringgit dan menurun kepada 73 juta ringgit pada tahun 2020. Dari 2018 hingga Ogos 2021, terdapat 125 kes dengan 74 kes di Miri, 41 kes di Kuching, 8 kes di Sibu dan 2 kes di Bintulu yang mengakibatkan SEB kehilangan pendapatan sebanyak 21.4 juta ringgit. Katanya menerusi satu kenyataan media mengenai kecurian elektrik di Sarawak pada Sabtu. Tambahnya lagi, SEB telah mengambil pelbagai langkah untuk membendung kecurian elektrik antaranya seperti yang tertera. Sehingga kini terdapat 13 kes kecurian elektrik telah dibawa ke mahkamah dengan pelakunya telah mengaku bersalah sementara 6 kes lagi masih dalam proses pendakwaan dengan jumlah denda yang dikenakan berjumlah RM348,000. Mereka yang didakwa mencuri kuasa elektrik boleh dihukum di bawah Seksyen 33/5 Ordinan Elektrik yang membawa hukuman RM100,000 dan atau penjara 5 tahun jika didapati bersalah. Berita di Miri, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFO telah meluluskan sumbangan sebanyak RM100,000 kepada Gereja Borneo Evangelical Mission BEM, Jalan Airport Miri. Menurut Menteri Muda, Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, peruntukan ini digunakan untuk menaik taraf gereja tersebut. But when Mr. Richard came down, we were mentioning about 100,000 and 450,000 they above that. So this check is the balance of the 350,000.
Beliau berkata demikian semasa berucap dalam penyerahan cek UNIFO kepada Gereja BEM Jalan Airport Miri pada Sabtu. Katanya lagi, sekiranya memerlukan peruntukan baru, pengurusan Gereja BEM Jalan Airport perlu membuat permohonan baru bagi tahun 2022 yang disertakan dengan laporan proses dan status projek yang dilaksanakan. Sementara itu, pengurusi Gereja BEM Jalan Airport, Datuk Mutang Tagal, mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan UNIFO di atas pemberian cek ini untuk menaik taraf Gereja BEM Jalan Airport. We want to thank Datuk Sebastian Ding, the Assistant Minister of Tourism, Art and Culture, for coming this morning to hand over the 350,000 check from the state government through UNIFO for the upgrading of the church. Beralih ke laporan harian COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam laporan harian COVID-19 di Sarawak pada Sabtu memaklumkan Sarawak mencatatkan sebanyak 2,723 kes baru COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 127,151 kes. Kes-kes tersebut dikesan di 33 daerah di Sarawak. Sementara itu, 2 kes kematian baru turut dilaporkan menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 549 orang. Kes kematian tersebut melibatkan lelaki berumur 75 tahun di Serian dan 100 tahun di Bau. Selain itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan 3 kluster baru telah diisytiharkan di Sarawak, manakala 3 kluster lagi telah diisytiharkan tamat. Berita selanjutnya, beberapa kawasan rumah panjang yang rendah di kawasan Jelalong dan Tubau telah dinaiki air berikutan hujan lebat yang turun sehingga menyebabkan jalan ditenggelami air sedalam 3 hingga 4 kaki. Bilik Gerakan Bencana Pejabat Daerah Sebauh telah menerima laporan bencana daripada tuai rumah kawasan Jelalong dan Tubau yang menghadapi masalah banjir. Antara rumah panjang dan kawasan dinaiki air ialah Dalam pada itu, Bilik Gerakan Bencana Daerah Sebauh telah memaklumkan kejadian tersebut kepada Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM untuk membuat pemantauan ke kawasan seperti yang dilaporkan dan kawasan lain. Sementara itu, kejadian banjir turut melanda penempatan di Ulu Teru, Tinja dengan kedalaman air di antara 1 kaki sehingga 4 kaki dari paras tanah. Hal ini menyebabkan jalan kampung telah ditenggelami air dan tidak dapat dilalui kenderaan. Antara rumah panjang dan sekolah yang dinaiki air dan terputus hubungannya ialah manakala penduduk di kampung Kuala Tutuh pula kini sedang berjaga-jaga berikutan air yang mula memasuki rumah panjang mereka. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Marudi sebelum ini telah menasihatkan penduduk yang tinggal di sepanjang Sungai Tutuh dan Sungai Baram agar sentiasa berwaspada dengan situasi air dan berpindah jika keadaan semakin mendesak. Berita sukan, jadual padat mula memberikan kesan kepada persembahan Kuching City FC KCFC apabila terus gagal untuk memburu kemenangan. Terbaru, KCFC sekadar mengutip satu mata setelah diikat PDRM FC tanpa jaringan dalam aksi Liga Premium 2021 di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang pada Sabtu. Keputusan itu meletakkan KCFC pimpinan Irfan Bakti Abu Salim di tangga ke-9 dengan 18 mata setelah mengharungi 15 perlawanan setakat ini. Skuad itu akan berdepan misi sukar pada 7 September ini apabila melayan kunjungan skuad abang yang juga pendahulu Liga, Sarawak Unit FC. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.
Sebagai pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISFA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan, dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak, dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak WISFA. Selamat kali hari serta berita bebasan bagi kita semua. Bergulai dengan aku Simon Tawil, bak Buletin Hukas Iban edisi kali hari 5 September 2021. Berita kali hari, urun 300 kambut barang pemakai sudah disadung agak raban urang tusah bakar raban serantak, urang nyelai peniau OKU ngau raban urang rungga umur nyerumah program kami prihatin diatur bak fasa 2 Kampung Asajaya ngau Kota Pedawan kemari. Program diatur Ragat Foundation-nya dikemunjur ke Toh Puan Dato' Patinggi Ragat Kurdi Taib serta di Sempulang Adun Batu Kitang Lo Kiciang bak laman main basketball Sekolah Primary SJK Chunghua Batu 10 Kota Pedawan. Kena Co-Director Program ngau Kimpian Yayasan Ragat Lila Rozaini Hussein, bantunya hasil kerjasama Ragat Foundation ngau Kunsil Peranak ngau Pemansang Ruang Bilik Menua LPPKN Negeri Sarawak. Nampung isi berita, raban orang keudah genap bertujuh 2 dos vaksin COVID-19 dikandal oleh Nyeliah Kediri hari napi sakit raya ketika dinapi COVID-19. Perkaranya diterang ke sapi Kepala Menteri Tan Sri Dato' Amar Dato' James Jemo Masing berpelasar ke penerang hari pakar antarabangsa pasal COVID-19. Dengan sebengkah penerang berita kemari, Dato' Amar Dato' James Jemo Masing madah orang udah genap bertujuh vaksin nyangka agi oleh kena rampir tanah dai ngasuh sidak rakyat sakit. Sidak agi ulih kena rampir COVID-19 tang nadai hujung ke sidak berbadi nyawa. Sidak seminat tabin rengah aja dalam beberapa hari lalu dekat Suman bakal selama pengudah diau ngenat Kediri. Nya alai yang minta mensiamayu terus ngasih ke atur pengawal standard SOP nitiah ke cara hidup baru bak penghidup ninti hari bakal kudah ditetap ke perintah. Berbangunnya dengan penerang Hari Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak, urus 99.85% hari orang ke positif di Sarawak, ianya batikas kategori 1 ngau 2, lalu nadai mandang ke sebarang kelai keraya.
Kuya enti 80% rakyat Sarawak udah genap nerima vaksin, menua tentu majak mana. Rakyat megak ulih nurun gawa bakal selama tang SOP mesti terus dititik. Kelimpah harinya atur minah bertagang PKP ukai agik cara engkeman laban kes berbanding nyawa COVID-19 dia tu udah majak kurang. Nitiah Pansia Pemadu Baru hari CDC COVID-19 manakala sidak kena ada divaksin ngembuan 17 kali disadang uliah dipasuk ke berubat bak hospital dibanding ngau sidak ke udah kena bertujuk vaksin. Berita udah tahu Sarawak Energy Berhad SEB napik pengerugi manggai 1.4 juta ringgit kenyau tahun 2010 berduduk hari ulah encuri karan. Kena Kok Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utum aktiviti dikumai mata wang kripto merik pengerugi besar ngagai penatai pemisi SEB. Pengerugi penatai pemisi SEB bak 2010 sepenyampau 220 juta ringgit serta kusut ngagai 73 juta ringgit bak tahun 2020. Hari 2018 nyentuh Ogos 2021 bisi 125 kes yang kawam 74 kes di Miri, 41 kes di Kuching, 8 kes di Sibu, ngau 2 kes di Temu Babintulu ngujung ke SEB Lenyau penatai pemisi manggai 21.4 juta ringgit. Ia maksud ke sebenarnya kemarin dengan sebengkah penerang berita pasal kes encuri karan bak Sarawak. Kuya nerang sili SEB udah berjalai ke bermacam cara nagang kes encuri karan bakal ke ayan tu. Nakat tu bisi 13 kes encuri karan udah didakwa bak kot, lalu sidak kengerja penyalah udah ngaku penyalah diri nangkan kenya 6 kes agi benuang bak proses dakwa ke ngundan hukum sepenyampau RM348,000. Sidak ke didakwa encuri karan oleh dihukum dengan Seksyen 33/5 Ordinan Elektrik ke ngujung ke sidak uliah kena tinggal hukum RM100,000 tau kejil 5 tahun enti ditemu salah. Di Miri, unit perkara pengarap buka Unifor udah ngemendar ke agi belanja sepenyampau RM100,000 nagai gereja Sidang Injil Borneo BEM Jalan Airport. Kena Kok Menteri Muda Dagang Temuai Seni Ngomain Asas Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Hiu agi belanjanya dekat dikenal ngemanah ke gerejanya. But when Mr. Richard came down, we were mentioning about 100,000 and 250,000 they above that. So this check is the balance of the 350,000. Adun piausaunya madah kemunyinya maya nyuak ke cek Unifor ngagai gereja BEM Jalan Airport Miri kemari. Kuyanya masih dah agi berguna agi belanja, raban pengatur pengawal gerejanya patut ngagak peminta ungkup tahun 2022. Lalu disempulanggau report proses serta status projek kepenuhan digagak. Berebaknya Chairman Gereja BEM Jalan Airport Datuk Mutang Tagal meri terima kasih ngagai Perintah Sarawak engau Unifor laban udah meri ceknya dikena sidak ngemanah ke gereja. We want to thank Datuk Sebastian Ting, the Assistant Minister of Tourism, Art and Culture, for coming this morning to hand over the 350,000 check from the state government through Unifor for the upgrading of the church. Report ninti hari COVID-19. JPBN Sarawak kemarin madah ke bisi 2,723 kes baru kena rampai COVID-19. Ngujung ke penyampau semua kes dia tu nambah ngagai 127,151. Kes baru tu ditemu buat 33 pelilih menua di Sarawak. Pihak megak JPBN Sarawak madah ke bisi 2 kes berbadi nyawa baru ngujung ke penyampau sidak ke udah pebadi ke Tegal penyakitnya dia tu nambah 549 ikut. Kes berbadi nyawanya mengungkur siku lelaki berumur 75 tahun di Serian ngau siku agi berumur 100 tahun di Bau. Kelimpah harinya bisi 3 kluster baru ditemu di Sarawak.
Tanya pihak BC3 Kluster Punas. Ngelansak berita ampubah di utara Sarawak. Sekedar rumah panjai Basita Jelalong Ngau Tubau kena penusabah berduduk hari hujan bangat lalu ngujung ke sekedar jalai ampuh nyentuh 3-4 kaki penalam. Bila operasi tasah UPS Pelias Bawah bisi nerima kangau tasah hari tuai rumah bak sita ke Jelalong Ngau Tubau berkaul ngau penusabah. Antara rumah panjai ngau sita ke ampubah baka kediayan ketuk. Nangkan kenya bilik operasi tasah peliliah sebawah udah ngenatai ke perkaranya ngagai polis di Raja Malaysia PDRM UPS penyaga orang periman Malaysia APM ngau UPS bomba ngau punya penusah Malaysia JPBM ngambil ke besau matau sidak ke Pekawal. Udahnya penusah ampubah megak bisi diriput kenyadi bak menua ulu teruk tinjar lalu pendalam air manggai 1 ngagai 4 kaki ari paras tanah. Penusahnya ngujung ke jalan ngelawak genturun peniau mayuh hendak ulia di tengah entukar. Antara rumah panjai ngau sekolah ke ampubah ianya. Nangkan kenya peranak bak kampung Kuala Tuto megak benua ngadang laban air udah tamat ngagai rumah panjai sidak. Nya alai JPBD Marudi udah mansut ke Jakulalau minta peranak ke diau bak nebiang Sungai Tuto ngau Sungai Baram seruran berjaga ngau penyadi air serta sedia pindah entik tikas air sungai Majak Mansang. Liga Premier 2021. Tagak pemain Kelalu Serkat berupaya beri empas ngagai rekod Kuching City FC KCFC pengundi sidak puntan tercapai ke 3 poin penuh. Malam tadi Kuching FC seminat tulia City Point sepengundi seri 0-0 nyatu PDRM FC bak main ke dia atur bak Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Pemutusnya ngujung ke tim Kuching FC diiring Irfan Bakti Abu Salim mengkang bab penduduk ke-9 Liga pengundi ngumpul 18 poin hari 15 kali bermain. Tim Kuching FC udah tahu dekat bersatu dengan tim Bujang Senang tahu ke Sarawak United FC ke beduang bab penduduk pemadu atas Liga kena 7 September tu. Nak kata dulu edisi ngali hari boleh ngaku si matawil ngau bala kru buletin. Berita ke sili agi tau dibedak dengan semua laban media UKAS yang kaum bak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISFA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Melafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak WISFA.
Selamat lemai serta berita bebas sangat kita semua. Bergulai waku Gabriel Romi, bak berita nukas Iban 5 September 2021. Berita malam tu dipun ke Engkau Menteri Dagang Dalam Negeri Engkau Perkara Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi madai perintah dekat mantai kerega siling baru kit peresa RTK antigennya ujung tahun tu. Kau ia nakak tu Raban Sidak berdaun nentu kagi rega baru ungkup kit peresa RTK antigennya. Tajak pihak rega baru jauh murah hari rega dia tu dikena ngelempung ke tating belanja pengguna ngau rakyat kelimpah hendak ngelawang ke Raban pedagang ngau orang tengah. Sebelum penghujung tahun ini, sebelum penghujung tahun ini tak lama lagi, berapa 2-3 bulan lagi kan. KPDNGP bersama Kementerian Kesihatan Malaysia telah diumumkan juga oleh Yang Berhormat Khairuddin Jamaluddin kemarin kita akan turunkan lagi harga test kit ini. Saya tak boleh nak sebut berapa lah, tapi kita akan turunkan lagi supaya dia lebih mampu dimiliki orang ramai. Sebab ini dah jadi keperluan. Ia madam bunyinya bak sebengkah awam pemberita pengudah ngabas farmasi bak sebuah supermarket di Kuching Saritu tadi. Datuk Seri Alexander megak madah pengawak berjual kit peresa RTK antigen tu dekat dikerembai agi ngagai kedai-kedai bukai kelimpah ari farmasi. Kau ia berengkali 5 September 2021 perintah dekat merik tempoh seminggu ngagai penjual ngeriris ke rega kit peresa RTK antigennya. Kita memberi 1 minggu tempoh 1 minggu untuk mereka menyelaraskan ataupun buat penyesuaian atau grace period untuk to do price adjustment. Jadi ini bermaknanya kita juga prihatin kepada peniaga. Tapi undang-undang kita dah wartakan hari ini bermulanya. Dalam 1 minggu ini buat kuasaan kita yang beruniform ada, mereka akan pantau. Dalam 1 minggu ni kita tak akan tangkap denda. Kan mereka akan memberi peringatan kepada mereka to remind the sellers, retailer, ingat, you have grace period 1 week, 1 minggu, jadi 1 minggu nanti kemudian juallah dengan harga ceiling 19.90 sen ini di peringkat perujutan. Sebedau tu Menteri Pengerai Malaysia Khairi Jamaluddin Abu Bakar dengan sebengkah penerang berita madahkah perintah merambut nyeriris ke rega kit peresa RTK antigen dikena ngelempung ke tating belanja pengguna. Pemberita Unit Komunikasi Perintah Sarawak UKAS bisik ngerandau sekedap pengguna berkaul engkau rega siling barunya. Bak penemu Zainal Ahmad, pengawak nyeriris ke reganya Siti pemutus ke mana laban kerebanya antara barang ke diguna rakyat nintiang ari. RTK tu memang baguslah. Bagus dari segi pembuatannya. Bermakna ya masa kita terbuang. Kami udah coba pakai benda nya proses dalam setengah jam lah untuk kepastian kita tadi sama ada kita positif ataupun negatif. Memang barang berbaloi untuk ada di setiap rumah. And then keputusannya ada kini sama adanya positif atau negatif kita pun tahu. Penemu kesebaka di Bantai Azam Baiduri ke belak gagak enggau pemutus perintah setuju nyeriris ke rega kit peresa RTK antigen. Okeylah, daripada berita yang terbaru sejak pelantikan Menteri Kesihatan kita yang barulah. So dari segi kos memang agak meringankan beban bagi orang-orang yang kurang berkemampuan lah. Sebab kita boleh mampu lah. Sebab sebelum untuk kita nak pergi ke yang di MBKS pun adalah beratur lagi, rega pun boleh tahan juga. Si mampu kadang-kadang orang kita tu lah. Jadi bila ada kemudahan macam tu dengan kos yang affordable sesuai lah untuk digunakan bagi kita ngecek diri kita pun untuk keselamatan kita dengan keluarga kita lah. Nangkan kenya buang N terpantup hati antik bisik kit peresa RTK antigen tu diasai dekat ngemuntang ke pengguna nemu status pengerai diri. Tu nang berbaloi lah kita ada pakai apa nama tu dek. RTK tu. Mari anak saya jangan was-was hari dulu nya demam. Bila demam badan semua
Jadi seorang jiran kami orang Madas, cuba suruh anak tak beli tu katanya. Bila dia beli petang dia coba. Pak bagus ni apa kata. Okey kami katanya. Baru senang hati. Ya kebaikannya tu lah. Senang. Sampai kata orang setengah jamnya tu dapat jawapannya, keputusannya bagus. Nampung isi berita. Sarawak dia tu bendung nyikap diri meri vaksin ngagi nembiak kebu umur baru 18 tahun dikena nyaga sida hari kena rampiat COVID-19. Kenukau Menteri Pengerai Khairi Jamaluddin kemari inisiatifnya dekat berengkah bak Sarawak kena hari 3 tu berduduk hari pemujur pengawak meri vaksin. Bak negeri tu ke udah nyapai juluk lebih 80% rakyat besar tuai udah genap bertucuk vaksin. Berbagainya Chairman JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas madah semua atur silik pasal programnya dekat di padah udah tu nanti semua penyikap udah tembu. Ia sekali lagi nesau sekedar raban ke agi liat engkau divaksin patut jampat kelawak palan beri vaksin PPV ke semak tau klinik pengerai ke agi dibuka bak selampur menua. Ungkap penemu nakak tu bisi 3,716,143 dos vaksin udah mujur diberi ngagi raban ke udah cukup umur nyengkau 1,883,698 tau ke 91.2%. Ungkap dos keterubah engkau 1,832,445 tau ke 88.7% ungkap dos kedua. Di Miri, Menteri Muda Dagang Temuai Seni Ngomen asal Datuk Sebastian Ting Chiu Yu kemari bisiknya ke agih belajar khas unit perkara pengarap bukai Unifor sepenyampau RM150,000 sebagai gurwara Sahid Miri. Kau ia agihnya ketiga kali udah diberi Unifor ngagai gurwara Sahid Miri dikena nyaga perengkah guna bak Sikh Temple-nya. Sebenarnya tu gurwara Sahid Miri kalak nerima pemberi keterubah penyampau RM160,000 dan kedua RM200,000. Semua dia belanja ke udah diberinya dia tu penyampau RM510,000 dikena ngagak baru dapur balai besar engkau bilik makai. Nakak tu projeknya udah tembuk 45% serta dikearap oleh tembuk kena bulan Januari 2022. Adun biasanya megak bersemaya dekat meri agih projek mit benua pesisir RTP 2022 sepenyampau RM200,000 ungkup gurwara Sahid Miri. Nangkan kenya Datuk Sebastian Ting belak bisik nyuak ke agih hari Unifor ngagai Lian Hua Sanching Tian Temple ngau Hai Long Si Temple. Lian Hua Sanching Tian Temple nerima agih hari Unifor sepenyampau RM100,000 dikena kemana ke kuil Sanching kemegatnya di kuil Taoism pemaduk besar ba Asia Tenggara. Udahnya Hai Long Si Temple nerima agih sepenyampau RM500,000 dikena kemana ke bangunan. Ketiga rumah sembiangnya megaknya di Palan Dagang Temuai ngau ikon ngagi mengeri besar Miri. Beritahu dah tu, Gerumpung Veteran Sodadu Tasik Diraja Malaysia Pampang Sarawak PVTLDM Sarawak sekali lagi bisik datai mantuk peranak kebenuang berjalan ke atur mindah bertagang di Pekul PKPD kena hari 6. Pengawaknya dikena mantuk melempung ketatiang penusah kereta api peranak bak Kampung Mongko Serian, Kampung Mundai Padawan, Kampung Seriat Jalai Serian Lama, Kampung Baharu Kota Samarahan, Taman Duranda Emas Siburan, engkau Samarindah ungkup sidak kebedau nerima bantu sebedau tu. Dulu harinya sidak nyadong bantu pemakai ngagai 33 tuai bilik KIR bak Samarindah. Tang serak tu sidak nganjung bantu ungkup 22 KIR bak endur ke Bebida. Pengawak dikemujur ke Balakaban Komiti PVTLDM Sarawak diulu ke Presiden Ia Muhammad Ruslan Sain Abdullah. Ya Alai Muhammad Ruslan Sain beri terima kasih kepada kaban komiti kemegak udah nyawab ngemujur ke programnya. Agi berkawal engkau PKPD.
Upis Pengintu Pendiam Raban Bangsa JKM bagi menua semarahan bisik nganjung barang pemakai gagi peranak Taman Samarindah, ngau Taman Samarindah baru kena arinam. Bantuknya di anjung penduduk hari atur PKPD ke udah dilancar kenyau 31 Ogos nyentuh 6 September tu. Nitia ke penerang bantuk pemakainya mengungkur berau, engkau pemakai bukai ungkup bekal seminggu nitia ke timpuh di asuh PKPD. JKM bagi menua semarahan ngarap kebantuknya oleh ngelempuh ketatin penusah peranak genturung pendiamnya hari pungkang pemakai ke Tegal PKPD. Dikenak ngujung ke berita malam tu. Sarawak Energy Berhad SEB dekat berengkah muka tekat air berlubah-lubah bertekat hidroelektrik HEP baku kena 8 September. Penglamat 5 minggu nyentuk paras air surut bak tikas ke umbas. SEB nengah penerang media ia kena arinam madahkah paras tekat air bakun dijaga dengan cara muka tekat berlubah-lubah nengah pagar. Pengawak tu endang nitia ke atur bermusim pengudah bersetuju Kaunsil Sungai Sarawak LSS serta komuniti megak udah dipadah habis laun 2 hari sebelum pengawak muka tekat airnya. Kenuk ke SEB penyampau air ke dipuang megak dijaga mana dikena nyeliah ke penyadi endang disadang ke Tegal segang air hari ilik sungai. SEB megak nesau mensiamayo orang berikan kena kapal engkau pengguna sungai bak ilik tekatnya mesti ngadang ngangi ke penglikun diri. Tekat hidro bakun diatur engkau dipengi SEB engkau tekat murum lalu sidak bersaup nyeliah ke penyadi ampuh bah bak ilik sungai Rejang kelimpah nentu ketikas air sebaka bak tekat ulu engkau ilik kelebih hagi maya hujan banget. Pengawak jaga tekat tu endang pengawak keudah terlebar di kerja staf penjaga air bak serata dunia. Lalu pihak bega orang ke ngereja pengawak bak tekat bakun kenyau ia sudah dibuka bak tahun 2011. Nakat tu dulu berita Nukasiban bergulai dengan aku Gabriel Romi ngau bala kru Bulletin. Berita kesel lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kaum buat portalukas.sarawak.gov.my tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISFA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak WISFA.
Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 5 September 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita malam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberitahu kerajaan akan mengumumkan harga seling baru kit ujian RTK antigen menjelang hujung tahun ini. Katanya sehingga kini pihaknya belum menentukan lagi harga baru untuk kit ujian RTK antigen tersebut. Bagaimanapun, harga baru lebih murah daripada harga semasa yang bertujuan meringankan beban pengguna dan rakyat selain tidak meminggirkan peniaga serta pemborong. Sebelum penghujung tahun ini, sebelum penghujung tahun ini, tak lama lagi, berapa 2-3 bulan lagi kan, KPDNGP bersama Kementerian Kesihatan Malaysia telah diumumkan juga oleh Yang Berhormat Khairuddin Jamaluddin kemarin, kita akan turunkan lagi harga test kit ini. Saya tak boleh nak sebut berapa lah, tapi kita akan turunkan lagi supaya dia lebih mampu dimiliki orang ramai, sebab ini dah jadi keperluan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat farmasi di sebuah pasaraya di Kuching pada Ahad. Datuk Seri Alexander juga memberitahu penjualan kit ujian RTK antigen ini akan diperluaskan lagi di kedai-kedai lain selain farmasi. Ujarnya bermula 5 September 2021, kerajaan akan memberikan tempoh 1 minggu untuk penjual menyelaraskan harga kit ujian RTK antigen tersebut. Kita memberi 1 minggu, tempoh 1 minggu untuk mereka menyelaraskan ataupun buat penyesuaian atau grace period untuk to do price adjustment. Jadi ini bermaknanya kita juga prihatin kepada peniaga. Tapi undang-undang kita dah wartakan hari ini bermulanya. Dalam 1 minggu ini, buat kuasaan kita yang beruniform ada, mereka akan pantau. Dalam 1 minggu ni kita tak tangkap denda, mereka akan memberi peringatan kepada mereka to remind the sellers, retailer, ingat, you have grace period 1 week, 1 minggu. Jadi 1 minggu nanti kemudian juallah dengan harga ceiling 19.90 sen ini di peringkat perujukan. Selanjutnya, kerajaan akan mengumumkan harga siling baru bagi kit ujian RTK antigen menjelang hujung tahun ini. Menteri Kesihatan Malaysia Khairuddin Jamaluddin Abu Bakar menyatakan sebelum ini kerajaan bercadang menyelaraskan harga mampu milik kit ujian RTK antigen bagi meringankan beban pengguna. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menemu bual beberapa pengguna bagi bertanyakan pendapat mereka berkenaan pengumuman harga siling yang akan diumumkan nanti. Bagi Zainal Ahmad menyifatkan penyelarasan kepada harga mampu milik suatu keputusan baik memandangkan barangan tersebut akan menjadi keperluan harian rakyat. RTK tu memang baguslah. Bagus dari segi pembuatannya. Bermakna ya masa kita terbuang, kami udah coba pakai benda nya proses dalam setengah jam lah untuk kepastian kita tadi sama ada kita positif ataupun negatif. Memang barang berbaloi untuk ada di setiap rumah. And then keputusannya ada kini sama adanya positif atau negatif kita pun tahu. Nada yang sama turut dikongsikan Azam Baiduri yang menyambut baik keputusan kerajaan dalam menyelaraskan harga mampu milik bagi kit ujian RTK antigen. Okeylah, daripada berita yang terbaru sejak pelantikan Menteri Kesihatan kita yang barulah. So dari segi kos memang agak meringankan beban bagi orang-orang yang kurang berkemampuan lah. Sebab kita boleh mampu sebab sebelum untuk kita nak pergi ke yang di MBKS pun adalah beratur lagi, rega pun boleh tahan juga. Si mampu kadang-kadang orang kita tu lah. Jadi bila ada kemudahan macam tu, dengan kos yang affordable sesuai lah untuk digunakan bagi kita ngecek diri kita pun untuk keselamatan kita dengan keluarga kita lah. Sementara itu, Buang N berpuas hati dengan adanya kit ujian RTK antigen ini yang disifatkannya sebagai memudahkan pengguna mengetahui status kesihatan mereka dengan segera berdasarkan pengalamannya. Tu nang berbaloi lah kita ada pakai RTK tu. Mari anak saya jangan was-was hari dulu, nya demam. Bila demam dan semua. Jadi seorang jiran kami orang Madah. Coba suruh anak tak beli tu katanya. Bila dia beli petang yang coba. Pak bagus nak Pak kata. Okey kami katanya.
Baru senang hati. Ya, kebaikannya tu lah. Senang. Sampai kata orang setengah jamnya tu dapat jawapannya, keputusannya bagus. Berita seterusnya. Sarawak kini dalam persiapan untuk memberikan vaksin kepada individu di bawah umur 18 tahun bagi melindungi mereka daripada wabak COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin pada Sabtu, inisiatif tersebut akan dimulakan di Sarawak pada Rabu ini susulan kelancaran pemberian vaksin di negeri itu yang kini sudah mencapai sasaran lebih 80% populasi dewasanya lengkap divaksin. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah pula berkata, segala perincian mengenai program tersebut akan diumumkan kelak jika segala persiapan bagi kelancaran proses pemvaksinan itu sudah lengkap. Beliau sekali lagi menyeru sesetengah kelompok individu yang masih berdegil mendapatkan vaksin untuk segera hadir terus ke pusat pemberian vaksin PPV awam berdekatan atau klinik kesihatan yang masih beroperasi di seluruh negara. Untuk rekod setakat hari ini, sebanyak 3,716,143 dos vaksin telah diberikan kepada individu yang layak termasuk 1,883,698 atau 91.2% bagi dos pertama dan sebanyak 1,832,445 atau 88.7% bagi dos kedua. Beralih pula di Miri. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu telah menyerahkan peruntukan khas Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor sebanyak RM150,000 kepada Guara Sahid Miri pada Sabtu. Menurutnya, ini merupakan penyerahan sumbangan kali ketiga daripada Unifor kepada Guara Sahid Miri bagi membina kemudahan di Sikh Temple tersebut. Sebelum ini, Guruwara Sahid Miri telah menerima sumbangan pertama berjumlah RM160,000 dan kedua RM200,000. Peruntukan ketiga-tiga ini berjumlah RM510,000 digunakan bagi membina semula dapur, dewan dan ruang makan. Sehingga kini projek pembinaan tersebut siap 45% dan berharap pada bulan Januari 2022 projek tersebut akan dapat disiapkan. Katanya semasa ditemui media pada majlis penyerahan peruntukan Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor di Guara Sahid Miri Sikh Temple pada Sabtu. Beliau turut berjanji akan menyampaikan peruntukan projek kecil luar bandar RTP 2022 berjumlah RM200,000 kepada Guara Sahid Miri. Sementara itu, Datuk Sebastian Ting yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau turut menyerahkan sumbangan Unifor kepada Lian Hua San Ching Tien Temple dan Hai Long Si Temple. Lian Hua San Ching Tien Temple menerima peruntukan Unifor berjumlah RM100,000 bagi tujuan membaiki dan menyelenggara kuil San Ching yang merupakan kuil Taoism yang terbesar di Asia Tenggara. Manakala Hai Long Si Temple pula menerima peruntukan berjumlah RM500,000 bagi membaik pulih bangunan. Ketiga-tiga bangunan agama ini merupakan tempat pelancongan dan ikon kepada Bandaraya Miri. Manakala di Serian, Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia Cawangan Sarawak PVTLTM Sarawak sekali lagi turun padang membantu penduduk yang terkesan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD pada Sabtu. Usaha itu dilakukan bagi mengurangkan beban penduduk di sekitar Kampung Mongkos Serian, Kampung Mundai Padawan, Kampung Siriat Jalan Serian Lama, Kampung Baru Kota Semarahan, Taman Duranda Emas Siburan dan Samarinda bagi yang tercicir sebelum ini. Sebelum ini, bantuan bakul makanan telah diagihkan bagi menampung keperluan harian bagi 33 ketua isi rumah KIR di Samarinda. Namun kali ini sumbangan diserahkan kepada 22 KIR di lokasi yang berbeza. Penyerahan bantuan tersebut disempurnakan Ahli Jawatan Kuasa AJK PVTLDM Sarawak yang diketuai Presidennya Muhammad Ruslan Sain Abdullah. Dalam pada itu, Muhammad Ruslan Sain mengucapkan penghargaan kepada AJK yang telah terlibat menjayakan program tersebut. Sementara di Samarahan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Samarahan telah menghulurkan bantuan makanan kepada penduduk Taman Samarindah dan Taman Samarindah Baru pada Sabtu. Sumbangan tersebut diserahkan susulan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bermula 31 Ogos lalu sehingga 6 September ini. Difahamkan bantuan makanan asas berupa beras dan makanan kering tersebut adalah untuk tempoh 1 minggu mengikut masa pelanjutan PKPD berkenaan. JKM bahagian Samarahan berharap bantuan itu dapat membantu meringankan beban penduduk kampung yang terkesan akibat pelaksanaan pelanjutan tempoh PKPD di kawasan tersebut. Selanjutnya, Sarawak Energy Berhad SEB akan memulakan pelepasan air secara terkawal di empangan hidroelektrik HEP Bakun bermula 8 September ini selama 5 minggu sehingga paras air mencapai paras takungan normal. SEB dalam kenyataan media pada Sabtu memaklumkan paras takungan Bakun dikawal dengan melepaskan air dalam jumlah yang diatur melalui limpahan berpagar.
Prosedur terkawal ini dijalankan secara bermusim setelah mendapat persetujuan dari Lembaga Sungai Sarawak LSS dengan masyarakat telah dimaklumkan sekurang-kurangnya 2 hari sebelum pelepasan dilaksanakan. Menurut SEB lagi, jumlah air yang dilepaskan juga dikawal selia serendah yang boleh bagi mengimbangi paras air sungai di huluan dan hiliran bagi mengurangkan kesan di kawasan hiliran. SEB juga menyuruh orang awam, masyarakat perkapalan dan pengguna sungai di hilir empangan supaya mengambil langkah awal dari aspek keselamatan semasa berlayar bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Empangan hidrobakun dikenali dan dimiliki SEB bersama empangan Murung memainkan peranan utama dalam mengurangi kesan banjir di hilir Sungai Rejang dengan mengimbangi kedua-dua takungan hulu dan hilir terutama pada masa hujan lebat. Pelepasan terkawal dari takungan adalah amalan biasa bagi pengendali tenaga air di seluruh dunia dan dilakukan pengendali empangan bakun sejak beroperasi pada tahun 2011. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISFA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan Kerja Negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak WISFA.